Salam sejahtera. Kali ini saya akan menerangkan asesmen yang terakhir iaitu tugasan D dan E bagi kod EEM 433 Assessment in Moral Education, di mana kita ada part D dan part E masih 20% dan helaian yang perlu kamu laksanakan 6 hingga 7 page sahaja. Jangan lebih dan jangan kurang. Okey, bagi part D 20%, page 6 hingga 7, soalan yang dikemukakan ada 2A dan B. Bermaknanya kita gabungkan dua-dua bahagian soalan tersebut hanya untuk 6 hingga 7 page, di mana yang pertama, tunjukkan bagaimana guru dapat menggunakan projek sebagai kaedah pentafsiran dalam pendidikan moral. Dan soalan B, nyatakan isu-isu yang mungkin timbul menggunakan projek sebagai kaedah pentafsiran dalam pendidikan moral. Okey, ini cadangan bagi pelaksanaan tugasan bagi part D, di mana saya pisahkan kepada 4 bahagian. Mana kita ada 1.0, kamu boleh kemukakan apa yang dikatakan tentang projek pendidikan moral. Okey, dan dalam tu juga kamu boleh masukkan ciri-ciri projek pendidikan moral. Ini semua ada dekat bab 8 berkaitan dengan projek pendidikan moral. Kamu boleh masuk. Namun begitu, saya galakkan kamu mencari artikel-artikel lain yang menceritakan tentang projek pendidikan moral. Jadi kamu boleh masukkan dapatan yang lain supaya menunjukkan banyak informasi tentang pengenalan yang boleh kamu kemukakan. Namun begitu, mungkin hanya kamu boleh buat satu muka surat sahaja. 2 perenggan ataupun 1 perenggan sahaja. Jangan terlalu panjang. Sebab 2.0, kamu perlu laksanakan soalan yang pertama, itu soalan A. Cuma saya ubah suai sedikit sebagai dia punya tajuk 2.0. Namun begitu, kamu boleh buatlah pernyataan ataupun ayat kamu sendiri. Kamu boleh murnikan. Okey, 2.0, projek sebagai kaedah pentafsiran pendidikan moral. Jadi saya masukkan sedikit, mungkin kamu boleh nyatakan tujuan mentafsir projek pendidikan moral. Kenapa pentafsiran dalam pendidikan moral itu berlaku? Tujuan itu kamu nyatakan sedikit. Yang kedua, apakah yang ditafsir menggunakan projek? Ada aspek pengetahuan, komunikasi, kolaborasi dan pembelajaran kendiri. Jadi ada pelbagai aspek yang ditafsir menggunakan projek. Namun begitu, kamu boleh kemukakan beberapa contoh untuk mengukuhkan kaedah pentafsiran pendidikan moral tersebut. Jadi mungkin kamu boleh buat dalam 2 ataupun 3 muka surat bagi 2.0. Okey. 3.0, isu-isu penggunaan projek sebagai kaedah pentafsiran dalam pendidikan moral. Okey. Sebenarnya dalam bab 8, 8.4, 8.5, kedua-dua itu boleh kita rungkaikan sebagai ada isu di sebalik apa yang dinyatakan. Contohnya apabila mereka bentuk projek. Apabila mereka bentuk projek, ada pelbagai aspek yang kita boleh bincangkan sebagai isu. Contohnya situasi. Yang kedua, penyelesaian dan juga matlamat projek. Di situ pun ada isu-isu penggunaan projek sebagai kaedah pentafsiran. Kita juga ada spesifikasi pelaksanaan. Di situ pun ada isu-isu tersebut. Peraturan pun ada isu. Bagaimana sebelum mereka melaksanakan projek, di situ pun ada isu. Selain itu, perkara yang perlu diberi perhatian semasa pelaksanaan projek, di situ pun ada isu. Jadi kamu boleh rungkaikan aspek tersebut sebagai isu. Namun begitu, dalam 8.5 memang dalam modul kita kemukakan masalah-masalah yang mungkin berlaku apabila pelaksanaan pentafsiran dalam pendidikan moral itu dijalankan. Di sini pun kamu boleh buat dalam 2 ataupun 3 muka surat. Okey. Yang terakhir 4.0, rumusan. Okey, rumusan ini kamu boleh letakkan satu perbincangan secara keseluruhannya. Apa yang kamu nampak tentang
pelaksanaan projek sebagai pentafsiran pendidikan moral. Mungkin kamu boleh masuk kepentingan kesan-kesan positif apabila melaksanakan pentafsiran berlandaskan projek pendidikan moral. Mungkin ringkas saja dalam satu perenggan, kita serah kepada kamu. Okey, seterusnya adalah part yang terakhir, iaitu part E, masih 20%. Pembahagian markahnya 20%. Muka surat yang dikendaki 6 hingga 7 sahaja, jangan lebih dan jangan kurang. Soalannya hanya ada satu, nilai secara kritis kaedah-kaedah yang boleh digunakan oleh guru untuk mentafsir nilai moral apabila mengajar pendidikan moral. Sokong jawapan anda dengan contoh-contoh. Okey. Bila kita belajar daripada pelbagai bab modul yang disediakan. Okay, bagi cadangan pelaksanaan task yang terakhir ini, saya bahagikan hanya kepada 3 bahagian. Yang pertama 1.0. 1.0 pengenalan, kamu boleh masukkan definisi pentafsiran pendidikan moral, kamu boleh lihat dalam bab 2. Secara ringkas sahaja, mungkin 1 ataupun 2 perenggan. Namun begitu masih kaedah yang sama, kamu boleh cari artikel, buku yang menerangkan tentang apa itu pentafsiran pendidikan moral. Jadi kajian-kajian dahulu menjelaskan apa itu pentafsiran pendidikan moral, kamu boleh masukkan dalam pengenalan dengan lebih baik. Okey, 2.0, kaedah-kaedah mentafsir nilai moral semasa mengajar pendidikan moral seperti soalan yang ditanyakan, dan kamu perlu kemukakan contoh-contoh yang sesuai. Kita ada banyak teknik-teknik pentafsiran pendidikan moral yang dalam modul kita membincangkan tentang dilema. Bagaimana pentafsiran berdasarkan dilema moral yang telah diasaskan oleh Lawrence Kohlberg tersebut. Jadi penilaian itu dilaksanakan bagaimana? Kita ada pelbagai dilema-dilema yang dinyatakan dalam Kohlberg. Jadi kamu boleh ambil itu sebagai contoh bagaimana pentafsiran itu dilaksanakan dengan adanya soalan-soalan terbuka tersebut, kamu nyatakan sebagai contoh. Mungkin kamu boleh ambil dua kaedah. Yang pertama, kamu kata kaedah pentafsiran nilai moral berlandaskan dilema. Yang kedua, mungkin kamu boleh bagi contoh 2.1, 2.2. 2.2 boleh kamu bagi contoh pentafsiran kaedah pelaksanaan projek, di mana kaedah pelaksanaan projek itu kita ada banyak. Kita ada projek kumpulan, projek kendiri, projek tingkah laku murid di rumah. Jadi kamu boleh pilih salah satu yang mudah untuk kamu memberi contoh sebagai tugasan terakhir ini. Okey, dan yang terakhir 3.0, kamu laksanakan rumusan. Rumusan ini macam biasalah, kesimpulan yang kamu boleh laksanakan apabila melaksanakan tugasan terakhir ini. Apa yang boleh kamu katakan pentingnya pentafsiran pendidikan moral bagi subjek pendidikan moral ini. Okey, sekian, terima kasih. Okey, akhir sekali, pastikan segala tugasan yang dibuat, 5 tugasan tersebut, kamu mengikut panduan yang telah diberikan, iaitu gunakan Times Roman font 12 dengan 1,5 spacing, dan kamu haruslah submit semua tugasan tersebut online to MyPLS, dan pastikan setiap tugasan itu kamu ada cover yang telah diberikan oleh pihak universiti, dan lengkapkan segala apa yang diminta di atas cover tersebut. Okey, terima kasih. Selamat menyiapkan tugasan dengan baik. Okey, semoga berjaya. Sekian, terima kasih.